persidangan kita bagi sesi kali ini. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Bagi pihak kerajaan akan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Encik Muhammad Arif Ikmal selaku Perdana Menteri, Yang Berhormat Muhammad Syahrul Nizam sebagai Timbalan Perdana Menteri. Manakala pada pihak pembangkang akan diketuai oleh Yang Berhormat Encik Faiz Nurdi, yang mana akan dibantu oleh Yang Berhormat Encik Muhammad Khair Adli selaku Timbalan Pembangkang. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, saya tegaskan kepada ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan bersidang. Isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman, dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Setiap pembahas diberi masa 10 menit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah 4 menit. Masa akan diambil kira dari permulaan pembahas berucap. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir menit kedua. Awal menit ketiga menandakan bahwa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada akhir menit ke-8, loceng akan dibunyikan sekali lagi untuk menandakan masa telah tamat bagi pihak lawan membuat izin laluan. Loceng akan dibunyikan 2 kali pada menit ke-10 menandakan bahwa masa untuk pembahas berucap sudah tamat. Bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberikan masa selama 1 menit sebagai masa persediaan untuk membuat ucapan penggulungan masing-masing. Pada menit ketiga semasa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali lagi menandakan bahwa masa untuk penggulungan telah tamat. Semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan, atau pembetulan. Masa selama 15 menit saja diperuntukkan bagi 15 saat saja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Izin laluan dipohon dengan seorang pembahas berdiri atau mengangkat tangan dan menyebut izin laluan. Pembahas yang tidak berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan. Celahan hanya boleh dilakukan oleh pembahas ketiga dan pembahas keempat kedua-dua pihak. Celahan hanya boleh dilakukan antara menit ketiga hingga menit ke-8 pembahas pertama, kedua, dan ketiga bagi kedua-dua pihak pasukan yang sedang berhujah sahaja. Masa celahan hanya dibenarkan selama 1 menit sahaja dengan izin yang dipertua dewan. Celahan dalam bentuk hujah bagi mempertahankan pendirian pasukan, memberi penjelasan dan membetulkan fakta. Kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang mendapat undi majoriti daripada yang berhormat ahli dewan, dan keputusan dewan adalah muktamad. Sidang dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah de-skilling versus upskilling. Organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi de-skilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan untuk pekerja mereka. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang dewan yang dihormati, kita mulakan perbahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Encik Muhammad Arif Ikmal tampil untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Saya mulakan turut ini dengan serangkap pantun. Salam perdebatan di arena berhujan, idea beradu tanpa celah yang tersembunyi. Dalam hujah yang mantap kita berdepan, dalam suasana yang penuh hormat kebenaran ditemukan. Kerana saya inginkan negara kita yang tercinta, yaitu Malaysia, berada pada satu tahap pekerjaan yang lebih tinggi, maka wajarlah usul ini diterima. Sebelum itu, terima kasih kepada yang dipertua Barisan Perwakilan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, Sidang Dewan yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan. Saya Muhammad Arif Ikmal bin Marjuhum sebagai Perdana Menteri, dan di sebelah saya Muhammad Syahrul Nizam bin Sabran sebagai Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri memegang mandat sebagai Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Akan saya ketengahkan satu usul yang amat penting untuk kita perdebatkan, yaitu organisasi harus mengutamakan strategi de-skilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran pekerja mereka.
Mengapa saya berkata sedemikian? Kerana pada hari ini saya dan timbalan Perdana Menteri saya berpendirian teguh dan mempunyai hujah yang cukup kompeten untuk membahas usul ini. Seterusnya, kami juga berpendirian teguh di mana strategi de-skilling ini merupakan satu strategi yang cekap untuk memastikan satu pekerjaan menjadi lebih efisien berbanding melabur dalam peningkatan kemahiran. Baiklah, beralih kepada gerak kerja yang pertama, di mana perwakilan kerajaan akan saya usulkan pendefinisian usul frasa demi frasa. Melihat kepada frasa pertama, yaitu organisasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, organisasi didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri daripada beberapa orang yang ingin mencapai suatu alamat. Dalam usul ini, organisasi kita dapat lihat sebagai suatu bentuk kumpulan yang terdiri daripada beberapa pekerja yang ingin mencapai keuntungan dalam syarikat. Seterusnya, frasa kedua ialah mengutamakan kecekapan. Frasa ini menekankan tentang menjadikan sesuatu perkara itu lebih penting dan paling utama, dan dalam usul tersebut, kecekapan memainkan peranan yang sangat penting. Frasa yang seterusnya di perwakilan kerajaan ialah strategi de-skilling. De-skilling merujuk kepada proses di mana pekerjaan sebelumnya yang memerlukan kemahiran khusus atau pengetahuan yang lebih lanjut atau meluas menjadi lebih mudah, sehingga ia memerlukan pekerja yang lebih sedikit. Ini berlaku disebabkan oleh automasi, penggunaan teknologi baharu dan lebih maju untuk melakukan pekerja yang berulang atau pekerjaan rutin. Frasa melabur pula yang dapat kita fahami, di mana pengeluaran atau perbelanjaan modal, yaitu duit, demi mendapatkan sesuatu pulangan yang menguntungkan. Dan frasa yang terakhir adalah peningkatan kemahiran. Peningkatan kemahiran merujuk kepada proses meningkatkan ilmu dan mengembangkan pengetahuan atau dalam suatu bidang. Bergerak kepada hujah saya yang pertama. Hujah pertama yang saya akan bawa pada hari ini adalah mengapa strategi de-skilling lebih efisien kepada organisasi berbanding melabur dalam peningkatan kemahiran pekerja. Strategi de-skilling merujuk kepada di mana organisasi mengurangkan tahap keterampilan tertentu di kalangan pekerjanya. Ini melibatkan pengurangan penggunaan pekerja dan penghapusan pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang tidak lagi dianggap penting oleh organisasi. Walaupun ia mungkin kelihatan kontraproduktif, namun ini merupakan taktik yang amat berkesan untuk sebuah organisasi mencapai produktiviti yang tinggi. Dengan memfokuskan sumber daya kepada keterampilan yang lebih strategik, organisasi dapat mencapai dengan lebih matlamat dengan lebih berkesan dan efisien. Ini juga boleh mengurangkan kos latihan dan pembangunan pekerja, serta meningkatkan keserasian antara keterampilan yang diperlukan oleh sesebuah organisasi. Sekian saja daripada saya. Maka akan bangkitnya timbalan Perdana Menteri setelah pihak pembangkang menyampaikan hujah mereka untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan hujah yang saya usulkan dan hujah tambahan yang boleh menguatkan lagi untuk usul ini diterima. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Encik Faiz bin Nordin selaku Ketua Pembangkang
menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pemohon. Silakan. Terima kasih Puan Yang Dipertua dan serta sisi Dewan yang mulia. Sisi Dewan, warga Dewan yang mulia. Amanat Sultan Mansur Shah dalam hikayat Sulalatus Salatin menjelaskan kepada kita, hendaklah engkau bersifat cermat agar tidak sesat di bawahnya umat. Saya kira pesan ini sengaja ditinggalkan oleh perwakilan kerajaan kerana sikap culas mereka dalam pembawaan konsep dan pembawaan mereka di meja kerajaan. Seperti yang amat berhormat Perdana Menteri katakan tadi, bahawa strategi di sekeliling ini dia adalah kontraproduktif terhadap pembangunan industri pada masa kini. Tahukah anda bahawa menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada Februari 2024 sahaja turut berlaku 3.3%, iaitu sebanyak 563,300 kadar pengangguran di Malaysia. Ini adalah disebabkan penggunaan teknologi yang secara meluas, iaitu strategi de-skilling yang secara meluas. Izin minta yang Pertua yang Sabar ya Pertua. Silakan belum diizinkan. Penggunaan strategi skilling yang meluas ini telah menyebabkan pengurangan pembangunan tenaga kerja dalam negara, dan ini telah menyebabkan pengurangan penempatan peluang pekerjaan kepada golongan rentan dalam negara kita. Ini juga telah menyebabkan isu mismatch atau ketidaksepadanan graduan dalam negara kita. Punca yang pertama, statistik Siswazah 2023, Jabatan Perangkaan Negara menyifatkan cabaran pasaran buruh masih kekal. 1.6 juta siswazah didapati bekerja dalam jawatan tidak sepadan dalam kelayakan dan kemahiran mereka, apabila 10.7 bekerja dalam sektor kerani, 4.9 pertukangan dan lebih 78,000 siswazah bekerja dalam kategori berkemahiran rendah. Dan perkara ini telah menyebabkan berlakunya diaspora dengan izin yang bertuah ataupun ekspatriat dalam kalangan intelek profesional dalam negara kita. Dan golongan ini telah berhijrah ke negara seperti Singapura, Brunei dan selainnya. Diaspora ini telah menyebabkan 1.86 juta rakyat Malaysia menetap di luar negara. Ini telah menyebabkan pengurangan graduan-graduan intelek profesional dalam negara kita dan telah mengurangkan perkembangan produktiviti dalam industri ICT dalam negara kita. Mohon menjala yang Puan Yang Dipertua. Baiklah, terima kasih Puan Yang Dipertua pada hari ini. Sebentar tadi sahabat saya yang berhormat pembangkang ada mengatakan berkaitan pengangguran yang disebabkan dengan pengurangan produktiviti, di mana menurut pembacaan saya laman Sesawang Kerajaan, mereka memperkenalkan satu dasar yang berkaitan dengan industri 4.0, di mana saya tertarik dengan beberapa prinsip-prinsip yang diperkatakan dalam dasar yang dibuat oleh kerajaan industri 4.0. Yang pertama, rakan strategik untuk pembuatan pintar dan perkhidmatan berkaitan di Asia Pasifik. Itu saya tidak nafikan, tapi saya suka bercakap kepada prinsip yang kedua, yaitu dalam dasar ini kerajaan menyatakan Malaysia dijadikan destinasi utama untuk teknologi, untuk industri berteknologi tinggi. Dari di sini kita boleh nampak di mana kerajaan sangat memainkan ataupun menitik beratkan teknologi. Dan bukan itu sahaja, saya juga mendapati bahawa visi Malaysia adalah ingin membawa masuk pelaburan-pelaburan yang berteknologi tinggi. Contohnya pada hari ini kita boleh lihat di semenanjung Malaysia, yaitu pelaburan berteknologi tinggi seperti Tesla. Bukankah itu satu yang untuk meningkatkan produktiviti dalam negara kita?
Sekian yang poin yang dipertua. Terima kasih. Sila teruskan kerja Anda. Ya, terima kasih yang berhormat. Seperti yang berhormat Timbalan Perdana Menteri katakan tadi bahawa beliau bersetuju bahawa penggunaan teknologi dalam industri kita telah mengurangkan produktiviti. Mohon bertenang, sila teruskan kerja Anda. Bertenang, Timbalan Menteri. Baik, Timbalan Perdana Menteri, sila ulang semula penerangan bagi kata kunci bagi hak kami. Baiklah, terima kasih Puan yang dipertua. Saya mengatakan tadi dengan merujuk laman sesawang kerajaan, di mana kerajaan memperkenalkan satu dasar yaitu berkaitan industri 4.0, dan saya lebih suka berkata berkenaan prinsip yang kedua, yaitu dalam dasar ini kerajaan memperkenalkan Malaysia, mereka mahukan Malaysia menjadi satu destinasi utama yang menjadi industri berteknologi tinggi. Jadi di sini kita nampak bahwa kerajaan mengambil berat terhadap, dan mereka juga sanggup mengeluarkan dana untuk memberi dana bagi melabur kepada teknologi tinggi. Contohnya, kalau yang berhormat tidak paham, saya bagi pahamkan. Contohnya, yang pelaburan masuk dalam negara kita pada masa kini adalah Tesla. Di mana seperti yang kita tahu, Tesla ini adalah kereta elektronik yang mempunyai teknologi tinggi. Mereka masuk ke dalam negara kita, dan pada masa yang sama mereka dapat meningkatkan produktiviti pekerja di dalam ini, karena juga pada masa yang sama mereka akan memberikan latihan dan pembangunan dalam negara kita. Contohnya, yang berhormat pembangkang, saya ingin menambahkan lagi hujah saya berkaitan di mana kerajaan pada masa kini, yaitu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ataupun pengurusi sendiri, maafkan saya menggunakan bahasa Inggris, yaitu TVET. Dia di mana TVET seperti yang kita kenal adalah pendidikan dan latihan teknikal vokasional yang berformat, di mana dalam misi utama latihan tersebut adalah melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran dalam teknologi tinggi. Bukankah itu satu menunjukkan teknologi adalah sangat penting untuk meningkatkan produktiviti dalam negara kita? Ya, terima kasih yang berhormat. Teruskan bagi hujah Anda. Seperti yang berhormat katakan tadi, bahawa inisiatif-inisiatif seperti TVET, kita berfokuskan kepada pembangunan dalam pasaran buruh dan pekerjaan, bukan dalam persekolahan yang berhormat. Jadi fokus kita di sini adalah untuk yang berhormat adalah untuk meningkatkan peluang pekerja dalam dunia pekerjaan dan buruh dan pasaran buruh pada masa kini. Izin Tidak dibenarkan mencela. Bagi peluang bagi YB untuk menghabiskan hujah. Bertenang. Dengan penggunaan strategi reskilling yang secara meluas akan mengurangkan penempatan peluang pekerjaan dalam negara kita pada masa ini. Sekian. Terima kasih Puan yang dipertua yang segar dan cantik pada hari ini. Baiklah, sebelum saya masuk ke hujah saya ataupun memberi salam, saya ingin memberikan sedikit pandangan kepada ataupun memperingatkan kepada yang berhormat pembangkang bahwa usul yang kami berikan, kami tidak ada katakan mengenai pasaran buruh. Yang kami katakan adalah kecekapan pekerjaan. Jadi ia tidak kena mengena dengan pasaran buruh pada ketika ini. Jadi seterusnya, saya berikan salam terutamanya lah. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam teknologi pemangkin kemajuan negara. Baiklah, saya Muhammad Syarul Nizam bin Sabran
sebagai timbalan Perdana Menteri kedua yang akan memberikan hujah berkaitan pengurusan di-skilling dapat membantu dalam meningkatkan kecakapan pekerja. Sebelum saya beralih kepada hujah-hujah saya, baiklah saya untuk menyampaikan serangkap pantun untuk memeriahkan lebih dewan kita pada hari ini. Di pagi hari pergi ke pasar. Nah, membeli buah simangga 2. Teknologi maju sangatlah besar, memberi kemudahan kepada semua. Oleh itu yang dipertua kita masuk kepada teknologi. Hujah saya yang pertama berkaitan pengurusan di-skilling dapat membantu dalam meningkatkan kecakapan pekerjaan. Yang pertama, dapat menyelaraskan perkhidmatan kepada pengguna. Teknologi yang ada pada ketiga ini dapat membantu pekerja untuk menganalisis dan mendapatkan data bagi memenuhi keperluan-keperluan pengguna. Contohnya, pekerja dapat mewujudkan satu platform untuk memberi kemudahan kepada pengguna. Saya lebih tertarik untuk berkata berkaitan aplikasi perbankan masa kini yang dapat membantu pekerja seperti yang kita tahu yang berhormat pembangkang pada ketika belum ada kewujudan perbankan ini, di mana pengguna akan beratur dengan mengambil masa yang panjang di cawangan-cawangan bank. Jadi seterusnya saya juga menurut kepada Mumarik 2019, yaitu istilah perbankan dalam talian dikaitkan dengan perbankan internet atau perbankan elektronik yang ditarifkan sebagai penghantaran otomatis produk perbankan. Seterusnya juga mohon yang dipertua menggunakan perkataan Inggris. Saya juga gemar berkata mengenai vintage, yaitu vintage ini atau dikenali sebagai financial technology atau teknologi keuangan. Apakah yang berhormat tahu mengenai perkataan tersebut? Saya rasa tidak. Jadi menurut Muhammad Amar 2023, vintage atau merupakan nama singkatan daripada financial technology ataupun teknologi keuangan ini dapat menyediakan pelbagai perkhidmatan. Contohnya, adakah yang berhormat ingin tahu? Perkhidmatan pembayaran digital, perluasan aset, dan juga pelaburan. Seterusnya saya juga merujuk kepada Amiruddin 2023. Lanskap perbankan pada tahun 2019 adalah berbeza, di mana pihak bank ini dilihat lebih menuju kepada era pendigitalan yang merujuk kepada perekonomian Ernst & Young pada 2018, di mana sebanyak 66% bank di Malaysia mahu mencapai kematangan digital pada tahun 2020. Jadi yang dipertua, saya masuk kepada isi saya yang kedua, yaitu peningkatan produktiviti yang dipertua. Peningkatan produktiviti ini yaitu dengan kewujudan teknologi mampu untuk meningkatkan produktivitas terutamanya dalam pengeluaran sesuatu produk. Boleh paham yang berhormat? Penggunaan teknologi dapat membantu manusia untuk mengeluarkan sesuatu produk itu dalam satu jangka masa yang singkat dan sangat cepat. Dan teori dan peningkatan produktif ini juga yang dipertua. Saya boleh kaitkan dengan satu teori, itu teori Taylorism, di mana teori ini mengatakan bahwa jika masa dan usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam mengeluarkan seunit barang dapat dikurangkan dengan meningkatkan pemfokusan kerja dan pembagian kerja, maka proses pengeluaran akan menjadi bertambah cepat. Dan bukankah teori ini boleh kita lihat bahwa ia menekankan pengeluaran produk yang banyak serta cepat. Selain juga, maaf yang tuan yang dipertua. Selain itu, syarikat Audi pengeluaran kertas spot R8 di Necklarsum, kilang Necklarsum Jerman, mereka mengambil pendekatan Volvo, di mana dalam aliran pengeluaran tersebut mempunyai 14 komponen, di mana dalam 14 komponen tersebut pekerja tidak dapat melakukan kerja itu tanpa bantuan teknologi.
di mana dari segi pemasangan badan-badan kereta dan sebagainya. Seterusnya saya juga merujuk kepada laporan Metro pada 20 Mei 2024. Landscape Industri Otomotif Malaysia 2023 menyaksikan peningkatan yang sangat besar dipacu oleh penjualan kuku ekonomi. Dan selain itu juga, dengar yang berhormat baik-baik, kerajaan juga berusaha memberi pelaburan kepada industri berteknologi tinggi. Bukan saya yang katakan, tapi laporan Metro pada 20 Mei 2024. Di mana kerajaan sekali lagi mengatakan mereka sanggup mengeluarkan duit untuk memberi pelaburan terhadap industri berteknologi tinggi. Selain itu juga saya merujuk kepada Persatuan MMA, yaitu Otomotif Malaysia, melaporkan penjualan kenderaan bermotor baru berkembang dengan kukuh pada tahun 2023 dengan meningkat 10,3% pada 366.037 unit daripada 331.740 unit pada tahun 2022. Panjang lebar saya bercakap, namun tiada sebarang celahan daripada pihak pembangkang. Jadi industri otomotif ini boleh dianggap sebagai industri yang terkemuka dan cerdas pada tahun 2023. Seterusnya kita masuk kepada hujah saya yang ketiga, poin yang diperkuat, yaitu menjimatkan masa. Kewujudan teknologi ini membolehkan sesuatu kerja itu dapat diselesaikan dalam masa yang singkat seperti yang saya cakap dalam hujah saya yang kedua. Bolehkah yang berhormat bayangkan bahawa kewujudan gunting merupakan satu teknologi di mana dengan penggunaan gunting ini kita dapat melakukan kerja itu dengan sempurna dan cepat. Seterusnya di mana yang berhormat pembangkang, hujah yang poin yang dipertua, izinkan saya untuk menghabiskan hujah saya. Ya, masa belum habis, teruskan. Seterusnya, teori ini juga boleh saya kaitkan dengan teori McDonaldisasi, di mana pengasas teori ini ialah George Ritzer dalam bukunya The McDonaldization Society 1993, poin yang dipertua kalau tidak silap saya. Di mana dalam buku ini, dalam teori McDonaldisasi ini mengadaptasi daripada satu restoran sajian cepat hidangan, dan saya suka berkata mengenai 4 elemen prinsip yang terdapat dalam teori ini. Yang pertama, kecekapan, kebolehkiraan, kebolehramelan dan kawalan. Dalam keempat prinsip ini yang berhormat pembangkang, saya suka berkata mengenai satu prinsip, yaitu kawalan. Di mana dalam yang dipertua, di mana dalam McDonald dengan kewujudan teknologi dapat membantu pekerja untuk menyiapkan sajian cepat hidangan itu. Contohnya yang poin yang dipertua, dengan kewujudan soft drink, saya gunakan bahasa Inggris poin yang dipertua. Dengan penggunaan soft drink dispenser, maafkan saya puan yang dipertua, dispenser di mana sebelum cawan itu penuh, maka ia akan berhenti dengan otomatik berhenti dengan segera. Seterusnya juga terdapat satu mesin pemasak di mana apabila kentang yang dimasak itu akan berhenti secara otomatis apabila kentangnya masak. Dan selain bukan itu sahaja, juga puan yang dipertua. Seterusnya terdapat program pembayaran, bukan program yang pembayaran yang telah diprogramkan secara otomatis seperti yang kita nampak pada ketika ini. Itu pun kalau yang berhormat pembangkang pernah pergi McD lah. Seterusnya, teknologi yang digunakan dapat membantu manusia, terutamanya pekerjaan, untuk menjadikan mereka lebih cekap. Sebelum saya menghabiskan hujah saya yang dipertua, puan yang dipertua,
Izinkan saya untuk mengungkapkan serangkap pantun lagi. Di tepi sawah menanam padi, padi tumbuh, subur menghijau. Teknologi canggih kini dimiliki, membuat hidup semakin mudah dan tenang. Sekian, terima kasih Puan yang terutama. Baik, terima kasih Dewan ucapkan kepada yang berhormat Syekh Sarul Nizam. Baiklah, ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa isu yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan de-skilling dan upskilling, yaitu organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi de-skilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan untuk pekerja mereka. Jadi saya persilakan yang berhormat Muhammad Khair Adli untuk membawa semula perbincangan ini kepada isu utama yang sedang dibincangkan pada hari ini. Persilakan. Terima kasih yang Tuan Ketua dan pihak kerajaan atas ucapan panjang lebar tadi. Sebentar tadi, saya ingin membawa kita kepada perbincangan kita pada hari ini, yaitu harus mengutamakan kecakapan melalui strategi skilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran pekerja mereka. Di sini kita boleh lihat kita semestinya perlu meningkatkan kemahiran dalam diri kita. Sebagai contoh kita boleh lihat ialah contoh satu mesin perlu kemahiran, perlu seseorang yang mahir untuk mengendalikannya. Sebagai di sini upskilling ialah amat penting bagi sebuah organisasi, karena upskilling ini boleh melakukan berbagai perkara dalam satu masa. Contoh, satu mesin itu Yang berhormat, sila teruskan. yes, kita memerlukan keperluan juru mahir. Di sini kita mestilah mengembangkan pemikiran yang kreatif dan kritis. Jika sebuah masalah biasa diselesaikan dengan satu cara, kita mesti Serius yang bertua kita dengan sedang adanya membicarakan upskilling, isu ini. pekerja boleh menyelesaikan dengan berbagai cara. Contoh, satu masalah itu kita berbagaikan cara untuk menyelesaikannya. Yang dikelola oleh Jabatan Statistik Malaysia, kita mempunyai seramai 1,9 juta pekerja berpendidikan tinggi namun tidak memiliki kerjaya yang setara dengan kemahiran. Di sini kita boleh lihat yang Puan yang Ketua izin bicara. Dipersilakan. Silakan. Sebentar tadi yang berhormat pembangkang ada mengatakan bahwa pekerja ini mampu menyelesaikan suatu masalah dengan kemahiran yang mereka ada. Tetapi yang berhormat pembangkang telah lupa untuk menjelaskan bagaimana cara pekerja itu menyelesaikan masalah tersebut dengan kemahiran mereka. Terima kasih Puan yang Ketua. Terima kasih. Teruskan yang berhormat. artikel The Prevail of Humanity menyatakan manusia memiliki kemahiran berpikir dan menaku secara fleksibel. Sebaliknya, kecerdasan buatan hanya untuk keputusan terhad kepada data dan algoritma yang dikemas ini. Adakah yang berhormat pembangkang bersetuju bahwa pemikiran kritis dan kritis dapat mencipta sebuah kereta tanpa menggunakan teknologi? Ya, saya setuju. Sebab tidak, saya tidak setuju. Kerana di sebuah untuk menggerakkan sesuatu program yang memerlukan kemahiran
jurutera yang mahir untuk menggerakkan sesuatu program tersebut, teknologi tersebut. Untuk penghasilan sesuatu barangan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat. Baiklah, sidang dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat bagi pihak kerajaan dan juga pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ditangguhkan selama 2 menit. Tampil untuk membidas dan seterusnya memberikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang amat berhormat. Terima kasih yang dipertua. Oke. Pembawaan teknologi ke negara kita yaitu Malaysia tidak tertumpu hanya kepada mesin, tapi turut memberi peluang dalam bidang pembangunan kerisian, kejuruteraan IT, analisis data, dan kecerdasan buatan. Oleh itu, peluang pekerjaan semestinya akan dibuka kepada para pekerja, dan ini berkaitan dengan pekerjaan seperti penyelenggaraan dan pengurusan sistem teknologi maklumat yang semakin meluas pada hari ini. Melihat usul yang dibahaskan pada hari ini, yaitu organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi skilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran untuk pekerja mereka. Sebaiknya organisasi melakukan pelaburan dalam teknologi, bukannya dalam peningkatan kemahiran untuk pekerja. Seperti yang kita tahu, pembawaan pelabur dari luar dapat membawa teknologi moden yang baru ke negara kita. Seterusnya, membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang penggunaan teknologi. Oleh itu, dari situ kita boleh lihat pembawaan teknologi baru sangat menguntungkan negara. Seterusnya, kemasukan pelabur asing dan pembawaan teknologi ini juga mampu meningkatkan pendapatan negara. Seterusnya, menambahkan lagi pelabur-pelabur asing dari luar negara untuk datang membawa teknologi-teknologi yang canggih ke dalam negara kita. Oleh itu, usul yang kami bawa pada hari ini sangat kukuh dan sangat wajar dan tiada hujah yang boleh melawan hujah-hujah kami di sini. Ya. Seterusnya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang amat terhormat. Dengan ucapan penggulungan dari pihak kerajaan itu berakhirlah sudah sidang dewan kita pada hari ini. Dewan meminta jasa baik semua yang berhormat selaku ahli dewan untuk memberikan undi sokongan terhadap usul yang dibahaskan. Dimohon untuk yang berhormat sekalian mengangkat tangan bagi pihak kerajaan. Pada bulan 6, 5 bulan 6, 7 bulan 6. Pihak yang menyokong pembangkang. Dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya sebagai yang dipertua dewan, maka dengan ini diisytiharkan bahwa usul yang dibentangkan oleh pihak kerajaan adalah diterima. Tahniah kepada kali ini sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah hadir bersama-sama pada hari ini.